Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Jadi alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafa'kan setinggi-tinggi lafaz kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala atas kurniaan limpah rahmat kasih sayangnya yang telah diberikan kepada kita. Baik. Jadi sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada bab topik yang pertama pada kursus pengurusan operasi ibadah umrah dan haji, eloklah Ustaz memperkenalkan diri Ustaz. Jadi akhukum fillah wa uhibbukum fillah. Nama Ustaz Ahmad Nazmi bin Umar. Jadi insya-Allah Ustaz akan menerangkan, Ustaz akan mensyarahkan berkaitan tentang kursus pengurusan operasi ibadah umrah dan haji. Baik. Jadi seperti mana yang sedia maklum bahawasanya subjek ini adalah bagi memenuhi semesta 6 bagi tahun yang kedua. Kalau kita lihat subjek ini dipelajari iaitu sebelum ataupun sebagai persediaan kita untuk menjalani latihan industri. Okey, baik. Kita flashback balik pada awal pembelajaran dalam diploma pengurusan ibadah haji dan umrah ini. Pada semester yang pertama, kita mempelajari subjek pengenalan haji dan umrah, iaitu sebagai langkah pertama kita dalam mempelajari, memahami berkaitan tentang ibadah haji dan juga umrah. Seterusnya, pada semester yang kedua ataupun yang ketiga, kita mempelajari berkaitan tentang hukum hakam ibadah haji dan juga umrah pada subjek fiqh ibadah haji dan juga umrah. Dalam masa yang sama juga, kita mempelajari berkaitan tentang sirah, sejarah kota Mekah dan juga Madinah Al-Munawwarah. Baik, jadi pada semester ini kita lebih menjurus kepada dalam bidang pengurusan ibadah haji dan juga umrah. Jadi apa yang kita perolehi yang pertamanya dalam subjek ini iaitu ilmu pengetahuan berkaitan tentang agensi-agensi yang mana agensi-agensi ini mengendalikan haji dan juga umrah. Dan yang seterusnya, yang terutama yang pentingnya kita dapat memahami proses dan juga prosedur yang terpakai dalam operasi pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Dan yang terakhirnya, mudah-mudahan dengan ilmu yang kita pelajari pada subjek ini, kita dapat aplikasikan ilmu pengurusan operasi ibadah haji dan juga umrah ini dalam latihan industri dan seterusnya dalam kerjaya yang kita akan bawa bila kita dah masuk dalam bidang haji dan umrah ini. Jadi yang penting kita perlu ada ilmu. Seterusnya kita menggali lagi ilmu tersebut dengan pengalaman yang kita perolehi hasil daripada kita belajar dalam industri. Baik. Pengurusan operasi ibadah umrah dan haji. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Maksudnya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah dalil kewajipan melaksanakan ibadah haji dan juga umrah, seperti yang kita sedia maklum bahawasanya ibadah haji dan juga umrah adalah kewajipan ke atas setiap orang yang beragama Islam. Baik. Jadi di sini di slide ini dia lari sikitlah. Jadi kamu boleh lihat dalil yang Ustaz bacakan tadi pada surah Al-Baqarah ayat 196. Okey, kita terus masuk pada bab yang pertama, pengenalan agensi-agensi haji dan juga umrah. Jadi keseluruhan subjek ini adalah sebanyak 6 topik yang kita akan pelajari. Jadi kita baru mukaddimah
dan masuk pada topik yang pertama. Baik. Uh, kita kenal dulu. Kita fahami dahulu apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan. Fungsi pengurusan. Jadi pengurusan ini adalah melaksanakan sesuatu kerja melalui sumber-sumber organisasi, iaitu manusia, keuangan, bahan-bahan dan juga modal ke arah mencapai matlamat dan objektif yang telah ditetapkan secara cekap dan berkesan. Jadi bila kita sebut organisasi ataupun badan pengurusan, ia bukanlah bermaksud penggerakan secara individu, tidak. Tetapi melalui satu organisasi. Dalam organisasi tersebut terdapatnya pengarah, terdapatnya HR, bidang sumber kemanusiaan, terdapatnya keuangan, terdapatnya pengurusan, penggerak dan sebagainya. Dan juga terdapatnya perlunya modal untuk menggerakkan pengurusan tersebut. Untuk apa? Untuk mencapai sesuatu matlamat. Baik. Perancangan operasi. Dalam sesebuah organisasi perlu pentingnya perancangan yang teliti. Supaya apa? Supaya kerja itu dapat dilaksanakan dengan baik. Baik. Rancangan yang lebih teliti dan khusus untuk satu-satu jenis kerja ataupun individu yang terlibat. Jadi dalam organisasi, setiap individu yang terlibat ada tugasan masing-masing yang perlu dilaksanakan. Supaya apa? Supaya sama-sama dapat menjayakan matlamat dalam sesebuah organisasi. Baik. Ianya menggariskan panduan dengan lebih khusus peranan dan tanggungjawab yang perlu dimainkan oleh pihak-pihak berkaitan. Perancangan. Proses menentukan matlamat yang ingin dicapai dan tindakan yang perlu diambil dalam jangka masa yang singkat. Perancangan menjadi asas kepada sistem kawalan dalam organisasi. Mengenal pasti setiap kelemahan dan kelebihan dan apa jua cabaran yang dihadapi. Baik, ini penting. Dalam kita mengendalikan sesuatu program, dalam kita mengendalikan sesuatu kerja, penting untuk kita kenal pasti kelemahan ataupun orang kata cabaran yang kita akan hadapi. Jika kita nak plan buat satu kerja ni, okey, apa cabaran dia? Apa agak-agak yang perlu kita hadapi? Contoh dalam keadaan sekarang, bila travel agency dilanda wabak COVID-19. Jadi menyebabkan terjejasnya industri pelancongan, termasuklah industri haji dan juga umrah. Hampir 2 tahun industri tidak dapat melaksanakan travel. Jadi apa cabaran dia? Apa yang perlu diatasi? Jadi perancangan tu penting. Dan dalam keadaan sekarang, bila dah boleh mula beroperasi, okey, apa kelemahan dia ataupun bagaimana untuk melaksanakan dalam keadaan COVID-19 ni. Mengikut SOP-SOP yang telah dirancangkan, ditetapkan. Jadi perkara itu sangat-sangat penting. Perancangan. Baik. Jadi perkara ini tak dapat tidak melainkan perlulah kita duduk sepakat, bincangkan, merancang untuk apa? Untuk mencapai matlamat ataupun mencapai tujuan kita. Baik. Pengorganisasian menghasilkan satu susunan tenaga kerja yang sistematik bagi mencapai matlamat organisasi. Memastikan pengagihan sumber di antara jabatan dapat dilakukan dengan saksama. Okey, ini telah Ustaz jelaskan tadi, iaitu organisasi ini apa fungsi dia. Dalam sesebuah organisasi terdapatnya sumber dan juga jabatan-jabatan yang masing-masing ada kerja yang tersendiri. Baik. Kepimpinan. Proses di mana pengurusan tertinggi meneliti dan mempengaruhi etika pekerja dalam melaksanakan tugas dengan cekap dan dapat menghasilkan yang terbaik dalam setiap keputusan yang dibuat. Ini penting, iaitu tampuk kepimpinan lah dalam sesebuah organisasi, pengarah urusan, pengurus syarikat. Jadi memainkan peranan penting. Di bawahnya terdapat anak-anak buahnya yang perlu diberikan perhatian, diberi tunjuk ajar,
bagaimana etika pekerja yang dalam melaksanakan tugas supaya kerja itu dapat dihasilkan dengan baik, dengan sempurna. Dan juga bos, bukan hanya sekadar bos yang mengarah, tapi dalam masa yang sama seorang pemimpin yang baik iaitu turut serta bersama-sama dengan anak buahnya bagi menjayakan misi dan visi sesebuah organisasi ataupun sesebuah syarikat. Itu yang terbaik. Bukan hanya sekadar arahkan ini, tapi duduk relax ke atas, makan daripada hasil sahaja, hasil kejayaan. Tidak, seorang pemimpin yang baik, dia akan turut sama, iaitu berhempas pulas bersama-sama membangunkan syarikat tersebut. Pengawalan proses pemantauan prestasi dan memastikan hasil akhir kerja tercapai seperti yang telah dijangkakan. Baik. Berbalik kepada antara pengurusan operasi di dalam negara kita di Malaysia ini, jadi antara tunggaknya adalah Lembaga Tabung Haji Malaysia. Jadi Lembaga Tabung Haji Malaysia merupakan sebuah badan berqanun yang ditubuhkan oleh Kerajaan Malaysia pada tahun 1963 dan ditadbirkan berdasarkan Akta TH 1995. Akta 535. Jadi pada awalnya, seperti mana yang kita faham, kita maklum bahawasanya fungsi asal tabung haji adalah menyimpan wang untuk mengerjakan haji. Jadi itu antara fungsi yang terawal. Baik. Kalau sebelum tertubuhnya tabung haji, kita lihat tok nenek moyang kita bukan senang untuk mengumpul duit untuk mengerjakan ibadah haji. Ada yang simpan di bawah bantal, di bawah tanah, kan, untuk jaga duit, simpan sikit demi sedikit, jadi perkara itu risau. Risau takut dicuri, dirompak dan sebagainya. Jadi bukan perkara yang mudah. Hasil daripada kertas kerja yang diterbitkan oleh Engku Aziz, maka tertubuhlah tabung haji. Okey. Jadi pada awalnya tabung haji ini adalah tempat untuk rakyat Malaysia, terutamanya khususnya yang beragama Islam, tempat untuk menyimpan duit untuk mengerjakan ibadah haji. Baik. Itu pada awalnya. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita lihat tabung haji sekarang dah advance, bukan hanya sekadar menyimpan, tapi dalam masa yang sama membuat pelaburan, jadi ada pengurusan operasi di tanah air, di tanah suci, dan banyak lagi tugasan-tugasan di bawah Lembaga Tabung Haji Malaysia. Jadi Lembaga Tabung Haji Malaysia mempunyai lebih 50 tahun pengalaman dalam perkhidmatan simpanan, haji dan juga pelaburan. Seterusnya, pencapaian TH yang konsisten telah mendapat pengiktirafan dunia sebagai model pengurusan haji yang inovatif. Jadi untuk pengetahuan kita semua, Tabung Haji Malaysia telah mendapat pengiktirafan dunia, bukan di Malaysia sahaja. Malah Kerajaan Arab Saudi juga mengiktiraf tabung haji kita, iaitu mempunyai sistem model pengurusan haji yang inovatif, di mana kita ada bukan hanya sekadar rakyat Malaysia menyimpan duit, tapi dalam masa yang sama dengan hasil simpanan itu dikeluarkan ada pengurusan yang menguruskan untuk rakyat Malaysia pergi ke haji. Jadi pengurusan bimbingannya di tanah suci, kita ada bimbingan, contohnya kursus-kursus haji. Kemudian kita ada praktikal haji. Seterusnya pengurusan di tanah suci Kota Mekah, menguruskan transport, menguruskan hotel. Jadi kita ada pengurusan daripada awal sehinggalah akhir. Daripada jemaah berangkat ke tanah suci sehinggalah kembali ke tanah suci. Jadi bukan semua kerajaan ataupun negara-negara lain mempunyai badan ataupun mempunyai organisasi seperti tabung haji kita. Jadi kita cukup beruntung di tanah air kita, di Malaysia, kita mempunyai Lembaga Tabung Haji Malaysia. Bukan lembaga hantu,
Tapi lembaga ini satu organisasi yang menguruskan simpanan, haji dan juga dalam masa sama sebagai pelaburan. Baik. Mempunyai 9 juta pendeposit dan 125 cawangan dengan lebih 10,000 touch point di seluruh negara. Mempunyai pejabat yang beroperasi di Jeddah, Arab Saudi di bawah konsulat Malaysia. Kalau kita lihat juga pada musim haji kita ada hotel sendiri. Kita ada hotel yang jadi markas untuk jemaah haji beroperasi, berurusan di Tanah Suci, Kota Mekah. Baik. Dan juga kalau kita lihat sistem sekarang, tabung haji sentiasa ke hadapan. Bagi memenuhi ataupun bagi memudahkan urusan rakyat Malaysia kita yang ingin menyimpan duit, yang ingin mengerjakan haji dan sebagainya. Kita ada sistem tijari untuk rayuan dan sebagainya. Semula hanya boleh diakses melalui hujung jari sahaja. Tak perlu kita susah-susah lagi buat surat rayuan, pergi ke sana. Semua perkara boleh diakses melalui hujung jari sahaja. Baik. Okey. Seterusnya, yang keduanya, agensi-agensi haji dan umrah yang keduanya yang perlu kita tahu bila kita dah memasuki industri ini, apa yang penting kita perlu kenal lah MOTAG ataupun dalam bahasa Melayunya Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia. MOTAG singkatan daripada Ministry of Tourism and Culture. Okey, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan. Baik. Okey. Jadi MOTAG ini mula ditubuhkan di bawah Kementerian Perdagangan Malaysia pada tahun 1959. Pada tahun 1980-an, kerajaan telah menunjukkan sokongan kepada sektor pelancongan dengan penubuhan Kementerian Kebudayaan dan Pelancongan pada tahun 1987. Seterusnya, pada 20 Mei 1992 telah diberi nama baru iaitu Kementerian Kebudayaan ataupun Kesenian dan Pelancongan atau lebih dikenali sebagai MOKED. Pada April 2004, MOKED telah dipecahkan untuk menghasilkan kementerian khas untuk menguruskan semua hal berkaitan pelancongan, iaitu Kementerian Pelancongan Malaysia ataupun MOTWA. Kesungguhan kerajaan dalam mempromosikan sektor pelancongan sebagai salah satu penyumbang utama kepada pendapatan negara. Dan yang terakhirnya, pada 15 Mei 2013, MOTWA telah dinamakan sebagai MOTAG selepas pilihan raya umum ke-13 yang selari dengan slogan Malaysia Truly Asia. Jadi itulah. Jadi setiap agensi ataupun syarikat-syarikat pelancongan mestilah berdaftar di bawah MOTAG. Mana-mana syarikat yang tidak berdaftar adalah satu kesalahan yang boleh dikenakan hukuman. Baik. Dan juga kita sebagai rakyat Malaysia, apabila kita ingin melancong dan mencari agensi, carilah agensi yang berdaftar di bawah MOTAG, yang di bawah kementerian. Okey, baik. Itu untuk pelancongan umum. Adapun khusus bagi haji dan juga umrah, ada satu lagi lesen ataupun disebut sebagai LKU, lesen khas umrah. Jadi perlu mendapatkan lesen khas umrah inilah bagi syarikat-syarikat yang ingin mengendalikan ibadah haji dan juga umrah. Baik. Bukan hanya sekadar berdaftar di bawah MOTAG, tapi bagi agensi ataupun travel agency yang ingin mengendalikan haji dan umrah perlu mendapat lesen khas yang disebut sebagai LKU, lesen khas umrah. Baik, perlu menghadiri kursus. Perlu menghadiri kursus yang kita sebut sebagai kursus pengendalian haji dan juga umrah. Okey, jadi kursus ini setiap agensi
yang ingin mendapatkan lesen ini perlu hadiri kursus ini. Jadi untuk makluman kamu semua, College Profesional Baitul Mal Kuala Lumpur adalah ataupun satu-satunya yang mengendalikan kursus ini, yang diberi kepercayaan usaha-sama dengan Motek dan juga MATA mengendalikan kursus ini. Jadi setiap agensi yang ingin mengendalikan ibadah haji dan umrah perlu mendapatkan lesen dia dengan menghadiri kursus tersebut. Baik. Seterusnya MATA. Apakah itu MATA? MATA ni singkatan daripada apa? Malaysia Association of Tour and Travel Agents. MATA. Jadi adalah sebuah persatuan yang ditubuhkan pada tahun 1975 oleh beberapa syarikat agensi pelancongan sebagai payung menaungi keseluruhan syarikat agensi pelancongan dalam negara. Tadi dia kementerian. Dalam kementerian ni ditubuhkan persatuan. Macam agensi-agensi lain ni dia nak suarakan hak mereka ataupun nak beri komen. Jadi mereka menyuarakan suara mereka melalui persatuan ini, persatuan MATA ini. MATA ini nantilah yang akan bawa suara-suara travel agency seluruh Malaysia ini kepada Motek. Okey. Jadi MATA ni merupakan organisasi yang berkait rapat dengan Kementerian Pelancongan dan Seni Budaya dan Malaysia Tourism Promotion Board ataupun singkatannya MTPB untuk mengadakan fair, seminar dan keseluruhannya menjaga industri pelancongan dalam negara Malaysia. Jadi apa-apa yang berkait rapat dengan travel agency di seluruh Malaysia, sama ada ingin mengadakan, pernah dengar MATA Fair kan? Jadi MATA Fair ni dia menghimpunkan seluruh agensi-agensi di tanah air kita. Tak kisahlah, bukan hanya sekadar agensi haji dan umrah, tapi agensi pelancongan daripada syarikat China ke, syarikat India ke, yang berdaftar di bawah Motek, maka diadakan secara besar-besaran MATA Fair ni, yang kebiasaannya dilaksanakan di PWTC. Baik. Okey, semua ini dikendalikan di bawah MATA. MATA yang akan menguruskan. Baik, setiap agensi pelancongan yang berdaftar wajib mendaftar dengan salah satu persatuan, sama ada MATA, Bumitra, Mitra ataupun Mika. Jadi ini adalah persatuan-persatuan yang membawa suara-suara travel agency. Tapi yang kebiasaan kita dengar adalah MATA lah. Adapun Bumitra ni lebih kepada khusus kepada untuk agensi ataupun travel umrah. Baik. Jadi MATA mempunyai keahlian di bawahnya sebanyak 3,100 ahli yang sah. Baik. Papuh. Apakah itu papuh pula? Baik. Papuh ini pula, begitu juga, ia adalah sebuah persatuan. Jadi papuh ini singkatan, nama penuhnya Persatuan Agensi Pelancongan Umrah dan Haji. Baik. Kalau MATA ni dia umum. Dia terbuka kepada seluruh agensi di tanah air kita. Sama ada agensi itu agensi konvensional, maksudnya yang bawa bukan Bumiputera punya, yang bawa yang milik syarikat China, India dan sebagainya. Adapun papuh ini dikhususkan ataupun persatuan yang diwujudkan untuk apa? Membawa suara agensi-agensi yang mengendalikan haji dan juga umrah. Baik. Jadi papuh ini telah ditubuhkan pada 18 hari bulan 6 2015. Papuh kini telah pun berkembang pesat dan mempunyai keahlian melebihi 400 syarikat pengusaha pelancongan di Malaysia. Okey. Jadi antara misi dan juga visi papuh ni kamu boleh layari je lah. Kamu boleh layari page mereka papuh.org untuk mengetahui lebih lanjut lagi lah berkaitan tentang papuh. Jadi visi papuh akan menyumbang kepada pertumbuhan dan pembangunan industri pelancongan umrah dan haji di Malaysia. Itu antara visi utama dia.
Dan juga misi dia lah memastikan bahawa ahli-ahli beretika dalam menjalankan operasi perniagaan secara profesional, memenuhi keperluan jemaah umrah dan haji dengan menyediakan advokasi dalam industri dan hal ehwal urusan kerajaan, latihan, pendidikan dan komunikasi sebagai peluang pemasaran bagi ahli. Supaya apa? Supaya kita lihat agensi-agensi yang mengadakan haji dan umrah ni ada SOP dia. SOP yang ditetapkan, mematuhi syarat-syarat yang perlu ada untuk mengendalikan jemaah-jemaah haji dan juga umrah. Dari mustawifnya ataupun dari sudut keselesaannya. Supaya apa? Supaya mengelakkan daripada penipuan. Jadi contoh kalaulah tidak ada persatuan ini, kita lihat agensi-agensi lain suka hatinya. Jadi bersaing secara tidak sihat, menjatuhkan antara satu sama lain. Jadi bila tertubuhnya Papua ni sedikit sebanyak dapat mengawal keadaan travel agensi yang lain, semua berdaftar bawah dia. Jadi bila terdapat sesuatu isu, mereka lah yang akan bawa suara itu, isu tersebut kepada pihak kerajaan. Begitulah apa-apa permasalahan yang dihadapi. Jadi Papua inilah sebagai orang tengah. Baik. Okey, baik. Kita teruskan. Jauhar. Jauhar ini adalah singkatan daripada Jabatan Wakaf, Zakat dan juga Haji. Baik. Jadi Jauhar telah diisytiharkan penubuhannya pada 27 Mac 2004 bersamaan 6 Safar 1425 Hijrah. Penubuhan jabatan ini merupakan titik permulaan dalam usaha kerajaan persekutuan membantu memajukan harta umat Islam sebagai sumber kekayaan dan kekuatan ummah pada masa hadapan. Di antara fungsi Jauhar merancang, melaksana, memantau dan menyelaras pembangunan institusi wakaf, zakat, baitumal dan juga haji dan umrah agar dapat berfungsi dengan lebih berkesan dalam pembangunan sosio-ekonomi ummah. Jadi Jauhar juga merancang dan menyelaras keperluan serta keseragaman sistem perundangan bagi pembangunan institusi wakaf, zakat, baitulmal dan juga haji dan juga umrah. Dalam masa yang sama, Jauhar juga menjalinkan kerjasama pintar dengan agensi-agensi kerajaan serta GLC, ini pihak swasta dalam pembangunan institusi zakat, wakaf, baitulmal dan juga haji umrah. Baik. Dan yang terakhirnya, kita perlu kenal bila kita dah masuk dalam industri travel travel agency. Jadi kita perlu kenal antara agensi-agensi yang ternama ataupun agensi-agensi yang ada nama di tanah air kita. Kalau kita lihat agensi yang berdaftar ataupun agensi yang mengendalikan haji dan umrah ni banyak. Terdapat lebih daripada 500 agensi yang mengendalikan ibadah haji dan juga umrah ini. Ada agensi yang hanya mengendalikan ibadah umrah sahaja. Walau bagaimanapun, hanya beberapa agensi sahaja yang diberikan kepercayaan, yang mereka berdaftar dan mendapat panggil PGH, iaitu pengelola ibadah haji. Bukan semua travel agency yang mengendalikan umrah mereka mendapat lesen untuk mengendalikan haji, tidak. Tapi hanya beberapa agensi sahaja yang mereka mendapat lesen untuk mengendalikan ibadah haji. Antara Andalusia Travel, Tabung Haji, Juara, Raiha, KRS, Utas, Tiram, Felda, itu antara travel yang mendapat pengelola ataupun lesen mengendalikan ibadah haji. Adapun kebanyakannya, majoritinya hanya sekadar mengendalikan ibadah umrah. Baik. Jadi